ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, dikurniakan kesehatan, umur, kemudian diberikan masa lapang, diberikan nikmat keamanan, alhamdulillah, sehingga kita dapat berkumpul solat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon maaf, nak sampai dah lagi 5 km, ada lori di depan, tak ada lalu flight pun. Dia pula kena U-turn, saya pun kena U-turn juga lah. Dorong jalan mana tak saya kena lalu jalan lain. Kemudian AJK tanya, saya pun tak nak menyusahkan seorang, macam mana nak teruskan ke? Tak jadi pun boleh sebab saya tak nak rosakkan majlis. Kata datang, dia boleh datang, Allah mudahkan urusan. Alhamdulillah tak ada aksiden, tak ada apa semua. Jadi bila berlaku musibah benda macam tu dan menyusahkan, kadang-kadang kita dituntut untuk bermuhasabah diri. Sekerana kata Rasulullah SAW, bila seseorang yang diuji oleh Allah daripada kesusahan, kesakitan, kelaparan, sehingga kan hatta tercucuk duri sekalipun, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi bila ditimpa musibah macam tu, lambat dah sikit, tak ada cedera. Jadi muhasabah diri boleh jadi Allah nak ampun dosa, maksudnya boleh jadi ada dosa. Bila ada dosa, fikirlah dosa apa aku buat hari ni, dosa apa aku buat semalam. Kemudian kita istighfar. Begitulah tuan-tuan, ulama para ulama dulu bila berlaku sehari musibah, dia akan muhasabah diri, dia akan istighfar. Boleh jadi ada dosa-dosa yang dia sedar ataupun dia tidak sedar. Ya. Jadi malam ni saya sambung pengajian daripada kitab Adab dalam Islam, dalam bab yang seterusnya, bab al-akl. Al-akl maksudnya bab akal ni maksudnya makan. Ini bab makan. Bab makan ni sangat banyak, cuma saya sikit-sikit ambil yang paling yang utama lah, yang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah tahu sikit-sikit tu saya lanjutkan insya-Allah. Jadi makan ni adalah fitrah manusia. Manusia ni memang Allah jadikan sifat dia kena makan. Kalau tak makan, cukup tempoh dia boleh mati. Ya, kalau tak makan dalam sebulan boleh mati. Kecuali kalau ada minuman boleh tahan lagi seminggu 2 minggu. Orang budak-budak Thailand pemain bola yang tersekat di dalam gua dekat Thailand tahun lepas ke 2 tahun lepas, kemudian banjir dalam gua dekat Thailand, kecoh satu dunia. 13 hari dalam gua, tak makan apa-apa, minum air hujan yang turun mengalir kat situ. Tapi bila penyelamat jumpa memang pun kering. Kalau lambat lagi 2-3 hari boleh mati seorang-seorang. Ya. Jadi manusia ni sifatnya makan. Makhluk yang tak makan hanyalah malaikat, jin dan syaitan pun makan. Pokok-pokok binatang pun makan, bakteria pun makan. Tak ada makhluk yang tak makan. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak makan tapi dia umur panjang. Ya. Jadi itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengaku dia tak makan, ya, saya ikut tak perlu makan, sebenarnya tak adalah orang macam tu. Ataupun ada orang berdoa, antara doa-doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang melampau.
Ya Allah, aku jadikanlah aku ni beribadat setiap hari sehingga aku tak makan, aku boleh hidup tanpa makan. Tak boleh doa macam tu, haram, berdosa. Ya, ya Allah, aku bukakanlah hijab mataku sehingga boleh tengok jin dan syaitan, boleh aku merawat orang. Tak boleh. Ini contohnya. Sebab Allah jadikan manusia memang tak boleh tengok dia syaitan. Ya, ya Allah, yang aku angkatlah darjat aku sehingga aku tak wajib solat fardu berjemaah. Tak boleh. Solat fardu wajib. Tinggi macam mana pun darjat, wajib solat. Itu doa yang melampau. Yang memang ada dalam bab doa lah, tak masuk lagi bab doa. Dia antara doa ni tak boleh. Antara doa melampau yang dilarang oleh Rasulullah SAW, doa secara terperinci. Kerana ada seorang anak, seorang para ulama, dia ni balik ke rumah. Ulama ni, saya terlupa nama ulama ni. Dia balik ke rumah, dia dengar anak perempuan dia berdoa, Ya Allah, ya Rabbu, masukkanlah aku ke dalam syurga, yang mana di sebelah kanan syurga ada istana yang warna putih, disediakan untuk doa. Kata ayah dia, wahai anakku, cukuplah doa supaya masuk syurga dan jauh neraka. Jangan terperinci macam itu. Itulah doa melampau. Tak boleh doa. Ya, ya Allah, aku contoh doa melampau. Kurniakanlah aku isteri solehah. Okey lagi. Putih, bersih kulitnya, tak ada tagihan. Hidung mancung, pipi gebu. Orang Selangor tak nak orang Kelantan. Contohlah. Terlalu spesifik, melampau, tak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kata penulis, bila kita makan, niat mestilah benar. Niat yang benar, aku makan kerana nak ada tenaga supaya dapat meneruskan amal ibadah. Itulah niat yang ikhlas. Kalau aku makan supaya dapat tenaga, lepas ni boleh sambung lagi buat maksiat, maka makan tersebut tak dapat pahala, walaupun baca bismillah. Ya, macam tuan-tuan tadi sebelum semayang, sebelum datang solat, makan dulu sekejap. Contohlah kalau makan, tuan-tuan tak ada pun niat, dan tuan-tuan makan je, lepas ni aku nak semayang. Kalau aku tak makan, nanti aku lampau pula. Jadi makan tersebut dapat pahala sebab nak datang solat. Esok pula lagi kerja, makan sekejap, minum air tu, aku minum sekejap. Kalau tak makan, tadi tak langgar, nanti bekerja pun dibilang ibadah. Makan tersebut dapat pahala. Tapi kalau aku makan ni, kejap lagi lepas makan aku nak keluar dengan janda, kan, keluar dengan janda dapat dosa, maka makan tak dapat apa. Ini contoh-contohnya. Ya, aku makan lepas ni nak tengok konsert Mak Saleh, kena Allah sekian-sekian. Kalau tak, lama berdiri ni tak ada tak baik makan dulu, maka makan tak dapat pahala. Sebab niat dia makan kerana ada tenaga untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Baik. Yang kedua, wajib cari makanan yang halal. Adalah beberapa dalil daripada ayat Quran, surah Al-Mu'minun ayat 21, surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah SAW, alladhi yashrubu fi aniyatil fiddah innama yujarridu fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum daripada bekas yang dibuat daripada perak, emas dan perak, bererti dia telah menuangkan api neraka jahannam ke dalam perutnya. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jadi haram makan dan minum daripada bekas emas dan perak. Ya, pinggan, cawan, makan dan minum. Bukan ke orang perempuan boleh Ustaz dengan emas. Orang perempuan boleh emas kalau perhiasan. Tapi pinggan mangkuk buat makan tetap tak boleh. Lagi perempuan haram, dilarang oleh Rasulullah. Sabda Rasulullah lagi, la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah. Janganlah kamu minum daripada bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Wala takulu fi sihafiha. Janganlah makan daripada pinggan emas dan perak. Wala talbasul harir wala dimaj. Janganlah pakai sutera tebal, sutera halus di bagi lelaki. Fa innahu lahum fid dunya, kerana sesungguhnya benda-benda ni
bagi mereka di dunia, mereka ni orang kafir. Wa walakum fil akhirah, sedangkan untuk kamu di akhirat nanti. Di akhirat kita akan dihidangkan kepada bekas emas dan perak, tapi di dunia Allah haramkan sekejap. Ya, tak boleh. Habis itu kalau buang Ustaz, saya ada ceret emas warisan keturunan saya. Keturunan saya ni dulu-dulu Maharatu sekian-sekian. Takkan nak buang bazir. Jangan buang, jadi harta. Ya, yang tak boleh kita guna letak air, tapi kalau buat simpan tak ada masalah. Ya, jadi macam baik. Ada orang guru saya kesyarat UKM, dia dapat jam Rolex. Jam Rolex ni, jam Rolex mahal, harga dia dekat 100,000. Dalam dia ada enjin jam, enjin emas. Dia macam memang dah diakui lah dari dia. Tapi dia tak pakai, dia simpan. Buat apa? Dia kata sejak tahun naik harga, nanti sampai masa boleh buat. Bila cek-cek balik, harga dia dah semakin naik sekarang. Jadi boleh simpan barang-barang emas. Cuma orang lelaki tak boleh pakai lah barang emas. Kemudian yang seterusnya, sunat ajak orang makan sekali. Sunat ajak. Ya, seperti mana Nabi Ibrahim AS, sejak kali dia nak makan, dia akan paling kurang dia kena ada 2 orang makan. Nabi Ibrahim, dia seorang, orang lain seorang, pembantu dia ke, isteri dia ke, anak dia. Tapi kalau semua tak ada, dia ajak pembantu dia. Satu hari sebelum makan, dia panggil pembantu dia, Wahai fulan, panggil orang di luar, siapa saja datang makan. Sebab tak ada kawan, dia pun panggil datang seorang, jemput makan, ya. Sebab dia nak dapat barakah dalam bab makanan. Sabda Rasulullah SAW, "Idza ata ahadukum qadimu bi ta'ami", bila pembantu kamu bawa makanan, hidangkan makanan kepada kamu, qad kafahu ilajah wal qanu falyajlisu ma'ah, maka hendaklah ajak dia makan sekali, kerana dia telah masak dan dia telah bawa masakan tersebut. Fa illam yajlisu ma'ahu, kalau dia tak nak duduk sekali makan dengan kamu, falyunawilhu uklatan au uklatain, maka berikanlah kepada dia 1 suap ataupun 2 suap. Ya, beri maksudnya simpan sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini Nabi bagi tahu pada para sahabat. Sebab pada sahabat zaman dahulu ada hamba, ada pembantu. Zaman dulu tak mewah makanan, jadi hamba ni buat apa-apa saja pada tuan. Makanan cukup-cukup untuk tuan, dia tuan makan sampai habis. Jadi kata Rasul, jangan habiskan macam tu. Walaupun sahabat tak banyak makanan, memang portion untuk tuan dia je. Kata Rasul, tinggal 1 suap, 2 suap. Tapi zaman sekarang, Alhamdulillah makanan mewah. Bukan orang kaya pun makanan banyak. Ya. Jadi sunat ajak, kata Rasul, ajak pembantu. Saya dah ajak ustaz bibi saya sebulan, saya ajak, tak pernah dia nak makan sekali. Lepas tu saya tak ajak dah, lepas tu sudah. Tak ada masalah. Nabi kata kalau dia tak nak makan sekali, simpan. Memang dia simpan, bibi simpan kat rumah. Cuma bila kita ajak, bibi makan sekali, kita telah melakukan sunnah Rasulullah SAW, sunnah ajak pembantu. Kita tahu dah dia tak nak makan sekali, tapi kita sebut kataan tersebut, bibi makan sekali, dapat pahala. Enggak apa-apa, aku makan dulu, saya masih kenyang lagi, kata bibi itu. Jadi sunnah ajak tuan-tuan. Kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah SAW, "Akulu kama ya'kulul 'abd wa ajlisu kama yajlisul 'abd." Aku ni makan seperti mana seorang hamba makan, dan aku duduk seperti seorang hamba duduk, kata Rasulullah SAW. Ya. Apa maksudnya? Aku makan seperti mana hamba makan, dan aku duduk seperti mana aku duduk. Maksudnya kata penulis, Rasulullah ni dia seorang yang rendah hati, tawadhu, dan dapat makan Nabi tak bermewah. Dia makan macam hamba. Hamba makan apa? Kalau standard dia, kalau Malaysia bukan hamba dah. Kalau orang tak ada duit, nasi dengan ikan kering, ataupun nasi telur kicap. Nabi pun macam tu dah. Kalau duduk Malaysia, standard dia. Pada zaman Rasulullah, antara makanan yang kurang kualiti, bukan kualiti, yang murah adalah kurma, 2-3 biji.
sebab tak ada makanan lain, kurma je biji. Pernah Nabi makan roti cicah cuka sebab gula tak ada, garam tak ada. Ini makanan Rasulullah kadang-kadang. Aku makan macam aku makan. Maknanya Nabi ini merendah diri dalam bab makanan. Padahal Nabi ini, dia ni pemimpin di Madinah, PM, yang ketua negara. Kalau Malaysia ni Perdana Menteri, boleh dia request ni menteri-menteri bawa makanan sikit-sikit akhlak. Boleh dia minta. Tapi Rasulullah tak macam tu. Dia standard sama macam orang yang tak ada duit makan. Wa ajlis mukama yajlis al-amr, aku duduk seperti mana hamba duduk. Hamba duduk macam mana? Hamba yang duduk standard pada zaman Rasulullah, dia duduk bertongkat lutut macam ni. Ya. Macam tuan-tuan bersila, tapi angkat lutut perlu lutut. Begitulah Rasulullah SAW kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang. Kalau cuba bayangkan PM kita duduk macam tu datang semua, datang masjid. Uish, pelik PM duduk macam tu, kenalah duduk atas kapet bengkok ke, duduk atas kursi, duduk macam tu pula. Macam orang tak berbelajaran. Itulah kedudukan Rasulullah kadang-kadang. Merendah diri. Kalau orang tak kenal Rasulullah, baru jumpa, mana Rasulullah? Yang mana satu Rasulullah Muhammad mana? Tak kenal. Sebab sama level gaya dia. Bila dah kenal baru tahu betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah Nabi, Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafqara ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku supaya kamu sentiasa bersikap rendah hati sehingga tidak ada seorang pun yang menyombong diri dan berbuat aneh terhadap orang lain. Ya? Rasulullah ni wafat umur 53 tahun. 63 Silap 40, 50, 63 kan? 63 tahun Rasulullah meninggal. Rasulullah dilantik Nabi 40, berdakwah di Mekah 13 tahun jadi 53. 10 tahun di Madinah 63 tahun. Tapi Rasulullah SAW badan dia sehat. 63 masa Rasulullah wafat ni, Rasulullah tak ada penyakit. Disebutkan dalam hadis tak ada pula penyakit jadi susah berjalan ke, susah sujud rokok ke, semua boleh buat. Kita orang umur 63, orang kita ni ramai dah semayang tak kursi, tak boleh sujud rokok kan? Sakit apa? Sakit lutut lah, gaul lah, apa semua. Kenapa Rasulullah SAW boleh sesehat ini? Sesehat. Antara tuan-tuan, Rasulullah puasa 3 hari sebulan dan Isnin Khamis. Puasa 3 hari sebulan, Isnin Khamis tu tuan-tuan, berbuka pula tak makan mewah, makan kurma sahaja. Bila puasa 3 hari sebulan tu, badan kita otomatik dia akan macam flush balik. Dalam masa sebulan tu ada makanan tak perlu, dia akan flush balik lagi najis, merehatkan perut. Tapi orang kita puasa-puasa tapi berbuka memang makan nasi 2-3 pinggan. Tak berapa jadilah sangat kesan kebaikan dia. Sebab itulah Rasulullah sunat kita ni puasa 3 hari sebulan berturut-turut. Isnin, Selasa, Rabu, mana-mana lah, Jumaat, Sabtu, Ahad, kena berturut untuk untuk kesihatan juga lah. Nabi tak sebut kesihatan tapi ini sunnah. Dalam setahun ada sebulan puasa, bulan Ramadan. Dalam sebulan ada 3 hari puasa sunat. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya lagi, antara sebab Rasulullah sehat tulang-tulang dia sampai umur 63 tak ada apa-apa. Antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berjalan ke mana-mana. Sebab itulah ada hadis Rasulullah kata, siapa yang pergi ke masjid berjalan, setiap langkah yang angkat satu darjat, dia hapuskan satu dosa, kemudian diberi pahala setiap langkah. Kemudian ada orang tanya ulama, kalau naik kereta, naik basikal, naik motor, macam mana dapat tak pahala tersebut? Tak dapat pahala langkah. Nabi memang sebut khas untuk orang berjalan. Nabi tak sebut untuk orang naik kereta, naik kuda. Tapi dia tak dapat pahala datang solat Jumaat, tapi tak dapat pahala langkah. Nak menunjukkan kepada kita bahawa berjalan ni sebenarnya aktiviti yang sangat bagus. Rasul berjalan sampai ke tu, dia pergi ke masjid, pergi ke mana-mana, berjalan kaki. Orang kita kata brisk walk, betul-betul saya sebut. Orang nak kurus,
Kalau berat dia dah lebih daripada 100 kilo, dia tak boleh jogging. Dia kena jaga makan, dia kena banyak berjalan. Brisk walk nama. Dan turun daripada 190 ke baru boleh jogging kalau nak jogging. Antaranya lagi, saya bagi 3 lah. Antaranya lagi amalan Rasulullah SAW. Dia sehat, tulang-tulang dia pinggang tak sakit apa semua, adalah Rasulullah bila duduk atas lantai. Sebab tak ada hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah makan duduk atas kursi. Rasulullah makan duduk atas kursi tak ada. Yang ada Rasulullah makan duduk atas lantai, macam duduk bersila tapi sebelah lutut naik. Macam tuan-tuan tahu biasalah, sebelah naik, sebelah turun. Jadi orang yang biasa duduk bangun atas bawah daripada mobil, InsyaAllah. Sebab tu masa duduk tahiyat akhir dengan duduk antara dua sujud, kita kena lipat jari betul-betul. Lipat jari. Ada orang malas dia buat pegang. Sebenarnya dia kena latih daripada muda. Bila latih daripada muda tu, urat dia tu jadi kendor, jadi elok lah. Bila dah biasa sampai kebun, insyaAllah sehat badan dia. Ada hikmahnya duduk tahiyat. Nabi suruh lipat ibu jari dan duduk antara dua sujud. Ya. Ini antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis Nabi bila dia sembahyang, apabila Rasulullah turun sujud, ada riwayat Nabi turun sujud, dia turun lutut dulu. Ada riwayat hadis Nabi turun tangan dulu. Dan berdua tu ada dalil hadis belakang, ada dalil semuanya dalil. Maka saya setuju para ulama ada membahaskan, dia kata Nabi ni masa muda dia turun lutut dulu. Bila dah umur dia meningkat usia, dia turun tangan pula. Sebab apa? Nak meringankan lutut bila turun. Masa muda Rasulullah turun lutut dulu, dan umur sikit Rasulullah turun tangan dulu supaya ringan sikit lutut bila turun. Kalau turun lutut dulu, jadi berat sikit. Dia ada juga kekurangan sikit lah, kurang sihat sikit-sikit Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bila solat berjemaah, Rasulullah pernah jadi imam sembahyang duduk, bukan duduk atas kursi, duduk. Bila nak sembahyang, pernah satu riwayat 13 hari sebelum Rasulullah sakit tu, sebelum Rasulullah meninggal, ada satu waktu Rasulullah nampak keluar, orang dah iqamah, Rasulullah pun nampak keluar, Rasulullah keluar, sahabat tunggu. Rasulullah kata, Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, selagi kamu ada, aku tak nak jadi imam. Maka Rasulullah pun duduk maju ke depan, semayang duduk boleh jadi wallahu a'lam, bersila ke, duduk ada dua sujud ke, di semayang, sahabat belakang berdiri lagi. Jadi boleh imam semayang duduk, makmum belakang berdiri, tak ada masalah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Itu masa Rasul sakit, dia sampai tak boleh bangun, dia sangat letih, nak bangun berdiri pun tak boleh. Itu beberapa belas hari sebelum Rasulullah SAW wafat meninggal dunia. Baik. Kemudian yang seterusnya sabda Rasulullah SAW, "Idza tabaqa ahadukum qidra falyukthir marqaha, thumma yunawila jarahu minha." Apabila salah seorang kamu masak makanan, banyakkanlah kuahnya, kemudian berikanlah kepada jiran tetangga. Kata penulis di sini berdasarkan hadis Rasulullah ini, sunat kalau kita buat makan-makan sekali-sekala sharing sikit pada jiran tetangga. Sekarang orang tak boleh sharing tau. Tak boleh sharing sebab masing-masing sibuk. Jadi ada surau buat apa? Majlis guru ke puasa potluck. Potluck pun bentuk sharing juga. Betul ke istilah saya? Potluck ni buat makanan sikit-sikit. Ya, itu pun antara sunnah Nabi SAW. Nabi pernah bersabda kepada orang perempuan, "Ya nisa al-muslimat, wahai kaum wanita muslimat, la tahqiranna jaratul li jaratiha." Janganlah engkau meremehkan pemberian kepada jiran tetangga, walau fi risani syah, walau fi risina syah, walaupun hanya bagi tulang kaki kambing. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tulang kaki kambing ni maksudnya apa? Yang paling sikit daging dia, daripada lutut sampai ke kasut. Mana ada isi? Kalau kambing Malaysia lah, kalau kambing Arab ada kot. Jadi masa buat masak sup ke, masak gulai ke, kari ke, orang Arab pun pada nama Rasul tak banyak daging, tapi dia dapat tu dia masak.
boleh jadi suruh sikit sebelah kaki makanan orang ramai. Maka nak bagi kat jiran, kalau nak bagi jiran mesti bagi yang bagus-bagus. Sebelah tu, kalau di sebelah tu apa tu dapat, puas je lah. Allahu Akbar, Allah. Besar pahala di sisi Allah SWT. Cuma banyakkan kuat hadis sebelum tadi. Maknanya Rasulullah menggalakkan memberi kepada jiran-jiran tetangga laki-laki kalau jiran tersebut fakir miskin. Baik, kemudian yang seterusnya, amalan memberi makanan ni antara amalan yang besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah SAW, afdalul a'mal an tudkhila 'ala akhika al-mu'min surura. Sebaik-baik amalan adalah engkau masukkan ke dalam hati saudara mukmin engkau kegembiraan. Atau tu'di'an dainan, atau engkau melaksaikan hutangnya. Atau tu'imuhu khubza, atau engkau memberinya makan sepotong roti. Kata Rasulullah SAW. Ada 3 amalan yang Allah yang besar pahala. Pertama, buat kawan semuslim itu gembira. Macam mana gembira? Kadang-kadang Rasul tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa khabar? Saya nampak ceria ini. Kita tiba-tiba sikit pun senyum, gembira. Yang kedua, bayar hutang. Kalau tak mampu juga, bagi makan sepotong roti. Sepotong roti pun besar pahala. Tak lagi kalau kita bagi makan sepinggan nasi. Ya. Jadi besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, orang Malaysia antara orang yang selalu jamu orang makan. Besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya pergi sikit lagi tuan-tuan. Masuklah bab adab ketika makan. Tadi starting sebelum makan. Ketika makan ada 2 dari hadis ni, 2 ciri bagaimana nak dapat barakah. Ya. Sabda Rasulullah, ijtamu ala ta'amikum, berkumpullah kamu ke atas makanan kamu. Wazkuru smallahi alaih, sebutlah nama Allah ke atasnya. Yubarik lakum fihi, kamu akan diberkati kerana itu. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ada 2 benda kata Rasulullah. Pertama, berkumpul. Kedua, sebut nama Allah, baru dapat barakah kata Rasul. Jadi syarat barakah makanannya ada 2. Ya, 2 yang asas lah. Ada lagi yang lain. Barakah ni apa? Barakah ni kebaikan berpanjangan. Kebaikan berpanjangan. Kalau baju barakah, kita pakai baju, kita beli baju ni barakah. Bajunya lambat rosak dan rasa seronok buat sembahyang. Jadi kalau baju barakah. Kalau kereta barakah, kereta ni jarang rosak, jarang meradang. Itu maksudnya lah. Kalau makanan barakah, makanan ni bila kita makan dibawa khasiat kepada kita dan jarang kena penyakit. Jadi macam mana nak dapat barakah makanan? Kata Rasul, pertama berkumpul, kedua bismillah. Berkumpul ni makan sama-sama. Kalau dalam rumah, makan satu meja, suami, isteri, anak. Syarat baru untuk syarat pertama. Kalau dekat surau masjid, lepas makan duduk satu meja. Cukup syarat pertama barakah. Tapi ada seorang mamak tu, dia ambil lauk, dia duduk lucu sekali. Orang lain makan kat meja tu, dia duduk jauh sikit. Mak, apa jauh tu? Dekat sikit, dengan puyuk senang nak tambah. Terlepas di syarat barakah. Kena duduk berkumpul. Sama ada makan satu tanam ataupun satu meja. Ya. Jadi kalau makanan barakah, makan satu meja. Bukan makanan tersebut menyehatkan, dapat khasiat khusus. Bahkan family jadi rapat. Itu barakah. Syarat kedua kata Rasulullah, wazkuru smallahi alaihi, sebut nama Allah ke atasnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah, sebut nama Allah. Paling ringkas, panjang sikit, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Panjang lagi, Allahumma barik, kan Allahumma barik lana fi ma razaqtana boleh. Itu antara doa-doa yang biasa dibaca di Malaysia. Rasulullah baca apa? Rasul dalam sebuah hadis, Allahumma barik lana fi wa aqdim min khairin min. Ini doa Rasulullah pilih makan. Baik. Kemudian satu hari Aisyah radhiyallahu anha dibuat bubur tepung. Sar namanya. Bubur tepung campur dengan daging tak tahulah. Menu war saroda.
Bila dia buat sahur ni panas merasa, ya Rasulullah ikut makan. Maka kata Rasulullah SAW, letakkan bubur tersebut di situ, di meja lah, biar tak duduk dia situ sehingga hilang asapnya. Innahu a'dhamu lil barakah. Dengan buat demikian dia akan menjadi sebesar-besar barakah. Apa maksudnya tuan-tuan? Rasulullah SAW dalam hadis ni riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Ibn Hibban. Nak bagi tahu Rasulullah SAW dia tak makan makanan yang panas berasap. Nabi kata biarkan sehingga hilang asap. Maksudnya paling dingin pun Nabi makan makanan suam. Makanan suam. Bukan bila berasap. Jadi apa maksudnya? Bila hilang asap tu, itu adalah sebesar-besar barakah, kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi tak makan masakan panas sangat lah, masakan panas. Dia tunggu suam sekejap. Jadi tuan-tuan kalau nak ikut sunnah Nabi SAW, tapi kalau nak makan panas juga, Ustaz, saya kalau tak panas tak boleh makan, saya kena berasap. Bukankah kalau makan panas-panas ni kulit jadi putih macam orang Cina? Orang Cina makan sup panas semua. Orang Cina tu buat putih memang kudu Nabi putih pun. Kalau orang negro makan sup panas sepanjang hidup dia tetap gelap juga. Jadi kita bukan ikut Cina, bukan ikut negro, bukan ikut Arab. Kita ikut Rasulullah SAW. Jadi dia tunggu hilang asap, rasa sikit dah suam, baru bila minum. Itu cara Rasulullah SAW minum dan makan. Ulama membuat kajian, apa keburukannya kalau selalu makan panas? Makan panas, yang pertama keburukannya, bila kita makan panas, lidah boleh pecah-pecah. Sensor lidah ni dia tak tahan lama. Mudah-mudah lidah anak bila dah berumur, rosak lidah. Rosak lidah dia. Orang lain dah rasa pedas, dia tak rasa pedas. Orang lain dah rasa manis, dia tak rasa manis sangat, baru rasa manis haru-haru. Akibatnya minum ais manis tak boleh, makan pedas kena pula penyakit yang pedas tu yang dalam perut. Appendix, kenciman ni lah, sebab lidah tak berapa rasa. Allah jadikan lidah ni rasa ni nak suruh kita berpada-pada, tapi kita sengaja matikan dengan minum air panas, minum sup panas, tak bagus. Yang kedua, kata ulama di sini boleh menggugurkan gigi. Mesti jadi tak berapa kuat nak pegang gigi. Tak sempat tu dah boleh gugur gigi. Dia saraf-saraf mudah mati. Yang ketiga, orang yang selalu makan panas ni, makan panas tanpa sebab, dia mudah marah. Mudah marah. Kalau ada apa-apa, dia mudah marah. Jadi tak bagus. Jadi Rasulullah SAW dia tunggu suam dahulu. Jadi habis tu Ustaz kalau di kedai tak ada dah order minum panas, teh panas boleh, order lah. Cuma jangan minum terus sampai je borak-borak sikit 2 minit. 10 minit dah jadi suam lah. Okey lah. Tapi kalau minum tu habis, dahsyat. Ya. Tak boleh. Baik. Yang terakhir, ini terakhir tuan-tuan. Rasulullah SAW melarang kita meremehkan makanan dan mencela makanan. Meremehkan makanan ni cakap benda tak elok kan. Pernah Rasulullah SAW ketika berbuka puasa dengan Aisyah, Rasul panggil berbuka puasa, watilah. Kemudian Rasulullah tanya, ada lauk apa tak? Tak ada lauk apa-apa bang. Ada cuka. Rasulullah ambil cicak makan dengan cuka. Cuka masam. Bila masam muka mesti berkerut punya. Tapi Rasulullah tahan muka tersebut. Sebab tak, kalau menunjukkan muka macam tu bererti meremehkan makanan. Sedangkan makanan itu rezeki Allah. Allah dah jadualkan dia dapat makan waktu dengan cuka pada tarikh tersebut. Jadi Rasulullah sebab apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Kalau Nabi makan makanan sedap, maka biasa kurma, Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Jadi sahabat faham, isteri Rasulullah faham. Kalau dia makan benda yang Nabi tak suka, Nabi akan sebut Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau suka, Alhamdulillah. Ya, kalau kita makan macam itu, masak kita sebut masak dulu.
Tapi Rasulullah alhamdulillah ala kulli hal. Betapa dia jaganya lidah dia dari cakap benda buruk, tak nak cela makanan. Sebab apa pun yang kita makan, Allah dah kodok pada, Allah dah jadualkan kita. Walaupun kita punya orang kaya, kita rasa duit kita yang banyak ni kita boleh makan sedap hari-hari. Tak. Kadang-kadang masuk juga makanan basi, masuk juga makanan kosong. Ya, masuk juga makanan yang tak elok. Ingat orang miskin makan tak elok hari-hari. Tak. Kadang-kadang Allah bagi rezeki yang sedap. Bukan duit yang menentukan makanan dia sedap atau tak. Paling Rasulullah tak suka makan. Paling Rasulullah tak suka makan. Rasulullah tak cakap benda tak elok. Rasulullah tak makan. Kerana Rasulullah dihidangkan daging kambing dibakar digaul dengan bawang mentah. Sebab budaya orang Arab ni standard makan bawang mentah sampai sekarang. Lagi lagi makan benda bakar. Malaysia pun sama juga makan bakar, makan sate mesti ada bawang. Tapi orang Malaysia makan sate je, orang tak makan. Timur je makan. Jadi orang Arab standard makan apa? Makan benda bakar dengan bawang. Mesti ada ulang bawang. Kalau tuan-tuan pergi umrah, kan, order nasi Arab, kedai-kedai Arab wajib ada bawang. Memang standard budaya itu. Jadi Rasulullah dia makan kambing. Kuis-kuis makan kambing, bawang tak makan. Kuis dia tinggal bawang. Dia tinggal pada sahabat lain makan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tak makan bawang? Bawang ni haram ke? Tak, bawang tak haram. Tetapi aku tak nak malaikat lari daripada aku kerana bau mulut aku. Itu je Nabi apa? Nabi tak kata bawang tak haram, tapi bawang ni busuk, patut tak makan. Nabi tak sebut kata busuk, sebab itu dikira mencela. Nabi kata, aku tak nak malaikat lari daripada aku, daripada bau sebab bau mulut aku ini. Paling Nabi tak suka, Nabi tak makan. Pernah juga Nabi, sahabat makan bok, makan biawak pada pasir, makan bok. Maka dalam depan Rasulullah ada sahabat offer, Rasulullah senyap. Rasulullah senyap, tapi Rasulullah tak makan. Maknanya Rasulullah benarkan sahabat, maknanya bok tu halal. Kenapa Nabi tak makan? Kalau saya lah, kalau saya orang yang nak biawak bok, kenapa tak makan? Dia nampak macam biawak avokado Malaysia ni. Kan? Dia kalau tengok taring dia. Nabi tak ada, sebab itu dah kira makanan, Nabi senyap. Jadi itulah sifat Rasulullah SAW. Dia tak kata apa-apa kalau dia tak suka. Kalau dimakan tak sedap, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi cubalah mencontohi sunnah Nabi SAW terhadap makanan tersebut. Habis itu Ustaz, tak payah komen ke kalau makan kat kedai tak sedap? Ada orang tanya, Ustaz tak ada komen? Boleh komen. Komen membina lah. Kita bawa nasi goreng, tuan, nasi goreng tuan ni saya rasa masing. Cuba rasa. Okey tu. Dah. Kalau dia bertanggungjawab, dia pulangkan duit atau bawa nasi goreng baru. Kalau tak bertanggungjawab, dikira bantu. Kan? Tapi kalau yang tak bagus macam mana? Yang pun macam mana masak ni masing, macam garam, macam kapal garam tumpah aja. Macam ni kau boleh ni. Inilah orang panggil mencela. Ya. Dia kadang-kadang dia cakap kuat-kuat nak suruh customer lain dengar. Ni apa ni ada lipas ni? Customer tengok ada lipas. Memang nak suruh lingkup punya bisnes. Tapi orang baik, tuan, ada lipas, hati-hati. Ni macam mana ni nak kira macam mana? Ganti, tak apalah saya tak nak makan. Bagi duit ni. Dia cakap senyap-senyap. Tapi kalau cakap kuat-kuat, nampak nak melingkupkan bisnes orang lain. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Cukup dulu sekadar ini. Akan datang kita sama lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.